Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan apa khabar semua? Semoga semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat, dan saya doakan semoga kita sentiasa mendapat rahmat dan juga redha Allah Subhanahu taala. Baik, insya-Allah suka di sini untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan dengan berkaitan dengan persiapan kita di ambang Ramadan. Tidak lama lagi, mungkin esok ataupun lusa, kita akan memasuki satu bulan yang sangat istimewa buat umat Islam, iaitu bulan Ramadan, bulan berpuasa. Kebiasaannya bila bulan puasa ni akan ada bazar Ramadan, solat tarawihnya, qiyamul lail, dan sebagainya lah. Tetapi pada waktu kita berada di dalam tempoh PKP ini, Perintah Kawalan Pergerakan ini, maka kita dapat lihat kerajaan kita membuat satu inisiatif, iaitu e-dagang ataupun e-bazar, e-Ramadan, di mana para peniaga kita boleh berniaga secara online. Jadi banyaklah perkara new norm yang kita perlu adapt dengan keadaan semasa untuk kita terus kekal relevan dan boleh adapt dengan semasa. Perlu kita lakukan adalah teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu taala, semoga kita dapat sampai memasuki bulan Ramadan. Kerana apa, tuan-tuan? Pagi tadi saya mendengar berita, ada 2 orang tentera kita kemalangan dan meninggal. Itu kita tak tahu. Begitu jugalah dengan kita. Walaupun kita berada di rumah, kita tak tahu macam mana, mungkin kita terjatuh ke ataupun perkara nauzubillah min zalik. Kita tak maulah benda itu berlaku. Jadi walaupun ada orang mungkin sejam sebelum nak masuk Ramadan dia tak sempat, mungkin ada orang sehari sebelum, 5 jam, 4 jam, kita tak tahu masa bilakah ajal itu mendatang. Begitu juga kita sering risau bila berlakunya uh, wabak COVID-19 ni. Ada yang mengatakan, oh, dunia dah nak kiamat dah, the end of the world. Tapi apa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita, bila mana ada seorang badui datang kepada Nabi, di mana dia terus masuk ke majlis itu, dan dia bertanya kepada Nabi, mata sa'ah, bilakah hari kiamat akan berlaku? Mata sa'ah. Nabi, apakah jawapan yang Nabi berikan kepada orang Badui tersebut? Nabi beritahu, Nabi memberitahu, apakah persediaan kamu untuk menghadapi hari kiamat? Begitu jugalah kita di sini. Mungkin bagus sekiranya kita ada rasa dunia sudah nak kiamat. Jadi apakah persediaan kita sebenarnya? Itu yang penting, yang perlu kita fikirkan. Kerisauan itu bagus, tapi hendaklah kita mengawalnya dalam keadaan yang kita tahu apa yang kita nak lakukan. Kerana apa? Sekiranya waliyazubillah, kita tahu bila berlaku kiamat, sekiranya berlaku, sebaik-baiknya kita ada persediaan untuk kita nak bertemu Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Begitu juga kita sekarang ini, untuk nak menghadapi Ramadan, tuan-tuan dan puan, kita perlu ada persediaan, perlu ada jadual, perlu ada aturan-aturannya, perlu ada ilmu mengenai bulan puasa itu sendiri. Okey. Baik, yang kedua ialah perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu taala, perbanyakkan taubat dan juga meminta maaf sesama manusia. Tuan-tuan dan puan, adalah digalakkan, bagus untuk kita masuk ke dalam bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, dalam keadaan hati kita bersih. Kerana kita bulan puasa ini, bulan Ramadan ini bulan ibadah, di mana kita nak banyakkan, gandakan amal ibadat kita, untuk kita lebih takarub, mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Di samping kita tidak mengenepikan tanggungjawab kita lah untuk kita bekerja, work from home, WFH. Okay. Baik, yang seterusnya, yang ketiga adalah apakah persediaan yang perlu dilakukan adalah kita hendaklah mengetahui fiqh Ramadan. Fiqh Ramadan bermaksud apakah fiqh
apakah syariat Ramadan itu, apakah hukum-hukum di dalam bulan puasa itu. Kita belajar tentang ilmu Ramadan ini, dari segi fidyahnya, segi ganti puasanya, siapa yang tak tak awak kata apa, yang perlu ganti puasa. Mungkin sebelum ni orang yang musafir, dia mungkin tak larat dia buka puasa, jadi dia perlu ganti. Dan mungkin wanita mungkin ada yang bersalin pada waktu bulan puasa, jadi dia tak boleh puasa, perlu ganti. Dan juga lain-lain lah. Dan tidak lupa juga untuk fidyah. Fidyah ini hendaklah di dibayar sekiranya orang itu tak sempat nak ganti puasa lah. Jadi perkara-perkara ini kita perlu mendalami lah. Tuan-tuan dan puan boleh baca buku, memahami dengan sebaiknya, kemudian berguru dengan secara, mungkin pada waktu PKP ini kita boleh tengoklah secara online. Setidak-tidaknya kita sendiri tahu diri kita berapa hari kita perlu ganti. Janganlah kita ada hutang dengan Allah SWT. Kerana apa? Fidyah ni adalah salah satu hutang di dalam agama. Fidyah, zakat, nazar ini merupakan salah satu hutang kita kepada agama. Sebab itu apabila seorang hamba Allah itu meninggal dunia, sebelum dia nak membahagikan harta pusaka itu, dia perlu selesaikan hutang-hutang ni dahulu. Jadi sangat pentinglah untuk kita mendalami ilmu fiqh Ramadan ini. Yang seterusnya, yang keempat iaitu operasi sambut Ramadan. Bila mana kita nak menyambut Ramadan ni, hendaklah kita menyambut dengan perasaan gembira. Mungkin kita boleh buat kat rumah tu Ramadan corner. Kita boleh tulis ahlan wa sahlan ya Ramadan. Maksudnya biarlah kita masuk bulan Ramadan itu kita rasa berbeza, bukan seperti hari-hari yang biasa. Sudah tentu hari biasa kita makan, dan bulan puasa kita tak boleh makan, dan ada banyak manfaat-manfaatnya yang kita boleh tuan-tuan boleh buat reading dari segi saintifiknya, dari segi agamanya. Tapi yang penting, walaupun banyak mana kajian yang dilakukan secara saintifiknya, kita kena ingat ini merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan salah satu rukun iman kita, rukun Islam kita, itu berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Taala firman, ya ayyuhalladzina a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi pokoknya adalah kita berpuasa ni untuk kita nak achieve, untuk kita nak mendapat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala juga ada menyebutkan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Maksudnya kat sini, kalau orang yang tahu mengenai puasa itu kebaikan tu, maka itu lebih baik. Sebagaimana ada satu kajian dilakukan oleh seorang profesor ni di Moskow, tak silap saya. Tuan-tuan boleh tengok boleh lah. Dia melakukan kajian mengatakan badan manusia ini dia memerlukan rehat dalam tempoh 3 hingga 4 minggu untuk dia membetulkan sistem badan manusia. Itu yang itu pun saya dengar daripada kuliah Ustaz Said. Dan puasa ini tuan-tuan, bukan manusia sahaja berpuasa, tumbuh-tumbuhan juga berpuasa. Contohnya apa? Kita ada 4 musim. Kita tengok musim sejuk. Pada musim sejuk ni kita boleh katakan tumbuh-tumbuhan terpaksa berpuasa untuk mereka tidak, tumbuh-tumbuhan ni dia tak boleh nak melakukan proses fotosintesis matahari, tak boleh. Jadi dia berpuasa sepanjang tempoh musim sejuk itu, sehinggalah selepas musim sejuk, musim bunga. Sebab itulah pokok kepada berpuasa ini takwa. Begitu juga tumbuhan ni, bila dia berada dalam musim sejuk dalam tempoh yang lama, setelah musim sejuk, musim apa? Musim bunga, maka keluarlah hasil-hasil yang baik selepas daripada musim sejuk itu, iaitu bunga akan mekar pada musim bunga. Kemudian ada musim panas dan juga musim luruh. Begitu juga kita, bila kita berada di dalam Ramadan ini, moga-moga kita mendapat
menatijahkan diri kita perkara-perkara yang hasil iman takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin dari segi pengetahuan kita berkaitan dengan ilmu puasa itu sendiri, mungkin keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kesedaran kita di dalam beragama, hubungan kita sesama manusia, dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, rebutlah segala perkara yang ada di dalam bulan Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkanlah zikrullah, perbanyakkanlah solat sunat, dan solat tarawih. Jangan tinggal, walaupun sunat tetapi di bulan puasa sahaja yang ada. Jadi manfaatkanlah segala amalan-amalan dan juga perkara-perkara kebaikan yang boleh kita lakukan di dalam tempoh PKP ini untuk memberi added value kepada kita, dan juga insya-Allah memberi impact kepada keluarga kita. Mungkin sebagai seorang lelaki, dia perlu menjadi imam untuk melakukan solat tarawih bersama keluarga. Ini satu cabaran juga dan kebaikan juga untuk para lelaki. Mungkin sebelum ni bila datang bulan puasa, kita sebagai makmum, dia tak ada tension, tak risau. Sebab apa? Kita yakin kita pergi masjid ada imam, jadi kita ikut je. Tapi sekarang ni satu cabaran buat para lelaki lah, para kaum Adam semua, untuk dia menjadi imam di rumah. Kalau ada anak yang besar tu, mungkin dia boleh buat jadual untuk jadi imam, dan sebagainya lah. Dan juga mungkin kita boleh tambah amalan baca surat dan perbanyakkan baca Al-Quran, kerana dalam bulan puasa ini memang gandaannya berlipat kali ganda. Jadi moga kita mulakan memasuki bulan Ramadan ini dengan puncian hati, puncian jiwa, dan berakhirnya bulan Ramadan ini dengan berhasilnya kita mencapai takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Telah berakhirnya di penghujungnya, dan kita akhir dengan bila datangnya bulan Ramadan ini, kita ucapkanlah Ramadan Karim, Allahu Akram. Ramadan itu mulia dan Allah adalah sebaik-baik kemuliaan. Jadi sekadar itu saja perkongsian saya. Saya mohon maaf sekiranya ada sebarang kesilapan tutur bicara. Sebaik-baiknya semua itu daripada Allah SWT. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home, stay safe.